Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 zaman air batu tingkatan 1. Video ini dihasilkan oleh saya sendiri, Suzanne Mialumis, Nurul Adilah, Muhammad Paris, Muhammad Aiman, dan akhir sekali Nathaniel Lisenhao. Bab yang kita akan pelajari ialah 2.1 dunia kita, 2.2 zaman air batu, 2.3 garis masa zaman air batu, 2.4 ciri-ciri zaman air batu akhir, 2.5 perubahan zaman air batu akhir, dan 2.6 kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. 2.1 dunia kita. Kemajuan ilmu sains dan teknologi telah membantu manusia untuk mengetahui sejarah yang berlaku kepada bumi semenjak jutaan tahun dahulu. Pengetahuan dalam bidang paleontologi, kimia, arkeologi, geologi, dan fisik membantu kita membuat penyelidikan tentang perubahan yang berlaku kepada bumi. Geologi berasal daripada dua perkataan Greek, yaitu geo yang bermaksud bumi dan logia yang bermaksud sains. Paleontologi bermaksud bidang ilmu yang mengkaji organisme yang pernah hidup di bumi. Sisa atau fosil yang telah dirawat dalam sedimen binatang, tumbuhan, dan bentuk-bentuk hidupan purbakala. Ahli sains menjangkakan bahwa usia bumi melebihi 4.6 bilion tahun. Bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim dan fisikal semenjak bumi mula terbentuk. Terdapat binatang yang berbulu tebal seperti mamut dan harimau bertaring lengkung. Ini adalah petunjuk bumi kita. Ini adalah binatang yang hidup pada zaman dahulu kala. Harimau bertaring panjang, sloth, woolly mammoth, bison occidentalis. Woolly mammoth merupakan binatang yang hidup pada zaman Pleistosen, melainkan bison occidentalis merupakan binatang yang terdapat di Amerika Utara pada zaman air batu. Seterusnya, ini adalah pembentukan fisikal bumi. 650 juta tahun dahulu, tiada hidupan. 390 juta tahun dahulu, air laut masih tawar wujud hidupan seperti ikan dan amfibia. 195 juta tahun dahulu, zaman Jurassik dan hidupan utama ialah dinosaur. 94 juta tahun dahulu, dinosaur mengalami kepupusan. Rupa bentuk benua mula kelihatan. 18.000 tahun dahulu, kebanyakan binatang telah wujud, seperti kuda, badak sumbu, anjing, dan kucing. Paras air laut juga meningkat. Ini adalah gambaran bumi pada hari ini. Daratan. Daratan terdiri daripada gunung, banjaran, dan bukit. Tanah panah, lembah, dan sungai. Lautan terdiri daripada laut, selat, dan teluk. Terdapat 5 lautan di dunia, yaitu Lautan Pasifik, Atlantik, Hindi, Selatan, dan Arktik. Selat merupakan kawasan perairan sempit yang memisahkan dua kawasan daratan. Manakala Teruk pula merupakan bahagian perairan laut yang menghalang ke daratan dan kawasannya dibatasi oleh daratan. Ini adalah peta di mana lautan-lautan itu terletak. Seterusnya, 2.2 zaman air batu. Zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Sebahagian besar bumi khususnya di bahagian kutub utara dan kutub selatan diliputi oleh air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. Lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. Pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses pengglesiaran, yaitu kecairan batu. Terdapat sekurang-kurangnya 3 tahap berlakunya glesier. Tahap pertama ialah 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Tahap kedua ialah 250 hingga 8.000 juta tahun dahulu. Tahap ketiga ialah 10.000 juta tahun dahulu. Perubahan iklim dunia kepada suhu panas telah menyebabkan berakhirnya zaman air batu.
Seterusnya, tahap zaman air batu. Yang pertama, Miosen, 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Yang kedua, Pliosen, 5,3 juta hingga 2,6 juta tahun dahulu. Yang ketiga, Pleistocene, 2,5 juta hingga 10.000 tahun dahulu. Yang terakhir, Holocene, sejak 10.000 tahun dahulu. Miocene. Zaman Miocene dipercayai berlaku antara 25 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Gunung-gunung yang ada pada hari ini telah terbentuk secara fisik. Mamalia telah wujud dan berkembang di bumi. Begitu juga dengan hidupan di laut dan air. Suhu dunia panas dan kering. Zaman Pliocene berlaku antara 5,3 juta hingga 2,6 juta tahun dahulu. Ahli sains menyatakan pada zaman inilah berlakunya penyejukan global zaman Miocene yang lebih panas. Penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana pada masa itu. Jabatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk dan mendorong penginjara tumbuhan dan hewan ke habitat baharu. Daratan tinggi terbentuk pada zaman ini, seperti di Colorado, Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Grand Canyon. Zaman Pleistocene berlaku antara 2,5 juta hingga 10.000 tahun dahulu. Pada zaman ini, glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Manusia telah mengetahui cara membuat api. Kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal hingga kini. Manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan barat dari Asia Tenggara pantai Sunda sekitar 5.000 tahun dahulu. Zaman Holocene berlaku sejak 10.000 tahun dahulu hingga kini. Berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Roda dan penulisan cuneiform dicipta kira-kira 5.500 tahun dahulu. Setelah itu, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran, dan undang-undang. Milutin Milankovic 1879 hingga 1958 merupakan sarjan sains berbangsa Serbia yang terkenal dengan teori Milankovic. Menurut teori ini, pusingan bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya pelbagai perkembangan pada zaman air batu. Setiap kali bumi menghampiri matahari, suhu bumi menjadi panas dan menyebabkan berlakunya kecairan air batu. 2.3 Garis masa zaman air batu. Ahli paleontologi yang mengkaji sejarah bumi berpendapat bahwa hidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun dahulu. Kewujudan hidupan seperti kepelbagaian spesies binatang berkait rapat dengan perubahan iklim dan peringkat zaman yang dilalui seperti garis masa di atas. Dapat dilihat perkembangan dan evolusi hidupan dan binatang mengikut perkembangan tempo masa. Seterusnya, ini adalah hidupan yang hidup pada zaman air batu. 500 juta tahun dahulu, Trilobite, Eurypterid, Crinoid Stone Lily. 25 juta tahun, Dipterus. 5,2 juta tahun, Cloyd Cephalopod. Seterusnya, 2 juta tahun dahulu, yang pertama Stegosaurus, kedua Ditrema. 12.000 tahun dahulu, Hyracotherium dan Dinotherium. 2.4 Ciri-ciri zaman air batu akhir. Tahukah Anda, bumi mengalami cuaca panas bermula daripada 8.500 juta tahun dahulu. Suhu dunia meningkat dan menyebabkan berlakunya kecairan air batu. Proses ini dinamakan pengglasiaran,
yang memberikan kesan besar terhadap rupa bentuk fisikal bumi. Kecairan air batu menyebabkan paras laut dunia meningkat. Kesannya, bukit bukau dan kawasan tanah tinggi mula terbentuk seperti tasik dan pulau. Pembentukan tasik dan pulau telah memisahkan haiwan dan tumbuhan di kawasan yang berbeza. Maka berakhirlah zaman air batu akhir. Seterusnya, perubahan cuaca yang tidak lagi sejuk memberikan kesan terhadap aktiviti manusia. Manusia mula menjalankan aktiviti pertanian dan mengeluarkan bahan makanan. Perkembangan perindustrian, aktiviti pembakaran terbuka, penembangan pokok, dan pembakaran minyak daripada enjin kereta telah meningkatkan suhu dunia. Zaman air batu akhir mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membezakan dengan zaman-zaman lain. Ciri-ciri ini dapat dilihat seperti yang berikut. Aras air laut. Ini adalah jambatan darat zaman air batu dan migrasi binatang mamalia. Yang pertama, permukaan air batu membeku. Yang kedua, paras air laut rendah. Yang terakhir, pulau-pulau bersambung dengan tanah besar dan memudahkan manusia serta binatang bermigrasi. Kehidupan manusia. Terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pama yang sejuk. Kedua, mereka hidup secara nomad dan memburu binatang. Ciri fisikal bumi. Permukaan air laut yang membentuk menyebabkan sebagian besar bumi ditutupi salji. Binatang seperti mamut berbulu, badak, kuda, dan singa tinggal di kawasan tanah pama yang sejuk. Tumbuhan utama ialah rumput dan tumbuhan renek yang menjalar. Suhu dunia terlalu sejuk. Dunia dipenuhi oleh salji terutamanya di kawasan kutub dan benua Eropa. Suhu merupakan ciri penting zaman air batu akhir. Walaupun benua di utara dan benua di selatan masih lagi sejuk, namun di benua Asia suhu mulai panas. Keadaan ini membolehkan manusia berhijrah ke benua Asia yang sebelum ini bersuhu sejuk. Selain itu, bentuk bumi juga mengalami perubahan. Kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah rendah ditenggelami oleh air yang membentuk tasik. Kecairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat seperti pada hari ini. 2.5. Perubahan zaman air batu akhir. Ini adalah keadaan glasier di Alaska. Glasier telah menukar wajah dan bentuk fisikal bumi. Air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung akan membawa bersama-sama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Melebihi air yang dibawa akan melimpah laut dan kawasan tanah tinggi. Ini adalah pulau yang mengalami kenaikan aras laut. Satu daripada kesan penting perubahan air batu ialah bentuk rupa fisikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini. Kesannya berlaku perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Ini adalah tasik dayang bunting. Kecairan air batu telah membentuk tasik-tasik air tawar seperti Great Lakes di Kanada dan tasik dayang bunting di Malaysia. Bentuk saliran sungai juga berubah kepada bentuk yang ada pada hari ini. Ini adalah binatang zaman air batu. Pada zaman air batu ini, kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Antara binatang yang pupus termasuklah mamut, sloth, dan harimau bertaring panjang. Ini adalah peta yang menunjukkan suhu panas yang melalui laut pengaruhi kecairan air batu. Pada zaman air batu akhir yang dikenali sebagai zaman Holocene, perubahan iklim ini telah memberi kesan besar terhadap kehidupan manusia karena mereka perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan manusia bergerak keluar dari benua dan secara beransur-ansur mendiami benua Eropa dan benua Asia. Pergerakan ini mempengaruhi oleh suhu di Asia dan Eropa yang tidak lagi terlalu sejuk. Pada zaman air batu akhir, suhu bumi adalah seperti yang pada hari ini. Radiasi bumi yang berlaku daripada sinaran matahari dan pemanasan yang berlaku kepada bumi. Bumi mula mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Kegiatan radiasi bumi merupakan penyebab utama kepada peningkatan suhu bumi. Pemahaman yang tepat tentang iklim.
Masa lalu, terutamanya pada zaman air batu dan sejarah, manusia sangat penting sebagai langkah pertama ke arah menangani perubahan iklim. Pada hari ini, manusia berusaha bersama-sama mengakalkan kelestarian dan alam sekitar dalam mengurus hal ehwal menjaga bumi daripada berlakunya kepupusan. 2.6. Kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Perkembangan yang berlaku pada zaman air batu akhir memberi kesan yang sama di Asia Tenggara. Dua kesan penting ialah kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan pergerakan manusia di sekitarnya. Perubahan paras air laut yang aktif berlaku pada 17.000 hingga 20.000 tahun dahulu. Sejak tempo tersebut, aras air laut naik antara 100 hingga 120 meter. Ketika itu, pentas Sunda merupakan daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud pada hari ini. Kepulauan Sumatera, Jawa, dan Borneo berada di atas pentas Sunda. Kawasan yang dihubungkan melalui daratan seluas lebih 3.2 juta kilometer persegi yang menyatukan beberapa buah negara dan negeri. Yang pertama, Vietnam, Semenanjung di Tanah Melayu, Burma di Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Borneo, dan juga Singapura. Peta menunjukkan rupa bentuk Asia Tenggara sebelum zaman Holosen. Sebelum 10.000 tahun dahulu, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah yang luas terbentang, yang menghubungkan kawasan daratan dan kawasan kepulauan. Gugusan tanah ini dikenali sebagai pentas Sunda. Pentas Sunda merupakan tunjung kebenua di Asia Tenggara. Keadaan ini menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri fisikal dan hidupan yang hampir sama. Manusia yang tinggal di rantau Asia Tenggara khususnya di kawasan pentas Sunda berkongsi tamadun yang sama seperti kepercayaan, asal-usul, keturunan, bahasa, budaya, dan masyarakat. Sebagai contoh, penduduk di Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand, dan Selatan Filipina berkongsi bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Peta menunjukkan rupa bentuk Asia Tenggara pada hari ini. Kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holosen menyebabkan terjadinya sungai dan tasik di Asia Tenggara. Sungai yang terbentuk telah mengalir air ke dalam tasik dan ke laut. Antara sungai terbesar termaksudlah Sungai Sunda Utara. Aliran sungai yang mengalir telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Perkembangan ini mempengaruhi pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam, dan Laut Jawa. Perubahan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara pada zaman air batu akhir khususnya peringkat akhir zaman Holosen memberikan kesan bentuk kepada fisikal bumi hidupan di kawasan ini. Kawasan Asia Tenggara telah dihuni oleh kumpulan mamalia bersaiz sederhana dan besar. Asia Tenggara merupakan kawasan tumpuan mamalia karena kawasan ini didiami oleh sebanyak 13% mamalia dunia. Walau bagaimanapun, beberapa binatang seperti Stegodon yaitu gajah dan Pachcrochuta yaitu hyena atau dikenali sebagai gudubuk yang bersaiz besar telah pupus. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.